Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini bersama saya kita bertemu lagi dalam pembelajaran sains tahun 6. Hari ini kita akan sambung semula topik yang seterusnya, iaitu topik 3, tajuk mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik ini, saya nak mengajak murid-murid untuk membuat roti. Okey, kenapa kita nak buat roti hari ini? Tak apa. Selain kita belajar sains, kita boleh juga belajar masak-masak. Bahan-bahan untuk membuat roti. Okey. Bahan-bahan untuk membuat roti adalah tepung gandum, garam, gula, air suam, mangkuk dan yeast. Langkahnya adalah yang pertama, uli adunan kesemua adunan tadi, dan kemudian kita tutup dough tersebut dengan tuala. Seterusnya, kita perhatikan apa yang berlaku apabila dough itu sudah diadun dan ditutup dengan tuala. Seterusnya, apa yang akan berlaku? Baik, perhatikan dough yang kita uli tadi di dalam mangkuk ini. Baik, terima kasih kepada Bake Like a Pro di atas perkongsian video supaya kita dapat mempelajari bagaimana kita tengok dough yang telah diadun. Okey, kita perhatikan apa yang berlaku daripada masa kosong sehingga sekarang. Kalau kita lihat masanya 40 minit lebih, 56 minit. Okey, 1 jam. Apa yang berlaku? Apa yang kamu dapat lakukan pemerhatian ini? Tadi, semasa-masa bermula, dough-nya hanyalah rendah. Dan sekarang, dough sudah mengembang menjadi tinggi. Ini adalah pemerhatian yang kamu boleh buat dalam bentuk saiz. Okey, menggunakan deria penglihatan. Dan kenapa dough ini boleh mengembang? Adakah dough ini hidup? Okey. Apa yang berlaku? Dough mengembang disebabkan kehadiran yeast. Kenapa adanya yeast boleh menyebabkan dough mengembang? Hal ini adalah kerana apabila yeast yang dalam keadaan tidak aktif ataupun dormant dicampurkan dengan air suam dan gula, yeast menjadi aktif. Apabila yeast menjadi aktif, dia memakan gula dan membebaskan karbon dioksida. Proses ini membuatkan dough mengembang. Karbon dioksida daripada yeast tadi telah menolak dough ke atas dan menyebabkan ia mengembang. Okey, ini adalah yeast. Apa kena-mengena proses membuat roti ini tadi dalam pembelajaran kita pada hari ini? Okey, sebenarnya apa yang saya nak kaitkan adalah yeast ini adalah salah satu jenis mikroorganisma. Yeast dia sangat halus. Okey. Dan dia mempunyai fungsi ataupun peranan yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu mikroorganisma? Kalau kita lihat, kita sebut mikroorganisma, kita boleh tengok perkataan mikroorganisma itu ada dua, iaitu mikro dan organisma. Apa itu mikro? Mikro bermaksud sangat halus ataupun seni. Okay, sesuatu yang sangat halus. Dan organisma bermaksud hidupan. Jadi, mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jenis mikroorganisma. Jenis yang pertama adalah fungi. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Okey, kulat kalau kita tengok
di atas roti yang sudah lama. Okey, yeast tadi gambar yeast. Okey, ini adalah yeast dari segi mata kasar. Okey, kita tak nampak bentuk dia betul, kita nampak serbuk sahaja. Tapi bila dilihat di bawah mikroskop, itu adalah gambar yeast. Kemudian itu adalah gambar di sebelahnya adalah muka. Ini adalah gambar muka di bawah mikroorganisma. Di bawah mikroskop, maafkan saya. Okey, ini adalah penicillium. Okey, penicillium tumbuh pada makanan, buah-buahan, dan ini adalah gambar penicillium di bawah mikroskop. Ketiga-tiga ni, yeast, mucor dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta membesar dan mikroskop. Okey, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tak nampak. Nampak macam serbuk ataupun hanya macam debu sahaja. Contoh macam penicillin kita nampak macam debu sahaja. Okey, seterusnya protozoa. Protozoa ni hidup di habitat berair seperti kolam, tasik dan sungai. Okey, jadi dia hidup dalam air lah. Protozoa yang pertama adalah amoeba. Itu adalah gambar amoeba. Yang kedua adalah paramecium. Seterusnya alga. Alga mempunyai sifat tumbuhan dan alga membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Alga yang pertama adalah phytoplankton dan yang kedua adalah spirogia. Okey. Kalau sebut plankton ni mesti pernah dengar kan? Dalam rancangan SpongeBob ada satu watak plankton. Okey. Plankton di dalam watak SpongeBob adalah zooplankton. Plankton yang jenis lain. Okey, plankton dalam kategori alga adalah phytoplankton. Bakteria. Bakteria wujud dalam pelbagai saiz dan warna dan terdapat di pelbagai persekitaran. Contohnya adalah Salmonella dan juga Bacillus. Okay, untuk pengetahuan, Salmonella merupakan bakteria yang memberi kesan buruk terhadap manusia, iaitu akan menyebabkan cirit-birit. Salmonella ni terdapat di persekitaran kita ataupun pada najis haiwan ataupun manusia yang telah dijangkiti oleh virus Salmonella. Jadi apabila kita nak makan, pastikan tangan dibasuh dengan baik supaya kita tak dijangkiti virus. Okey. Sekarang ni perkataan virus sangat popular. Semua orang sebut virus setiap hari. Okey, virus adalah lebih halus dari mikroorganisma lain yang saya sebutkan tadi dan hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Contoh virus yang kita ada adalah virus influenza dan virus HIV. Virus influenza ni akan menyebabkan demam ataupun flu. Okey, kalau sebelum ni kita pernah dengar kes sesama burung. Okey, sesama burung ataupun beberapa kes sesama yang lain yang menyebabkan pandemik adalah disebabkan oleh virus influenza. Dan seterusnya virus HIV. Virus HIV ini menyebabkan penyakit AIDS. Ia bawaan dari manusia ke manusia. Okey. Siapa kenal gambar ni? Gambar ni sangat popular sekarang sejak 2019, hujung 2019. Okay, ia adalah virus corona. Apa tu virus corona? Virus corona ni, ia adalah sejenis virus, iaitu yang dinamakan sebagai corona. Nama virus corona ni diambil daripada bentuk virus tersebut yang mempunyai atas ni yang macam crown. Jadi disebut ataupun diambil namanya sebagai corona, merujuk kepada crown, bentuk virus ni tadi yang kita dapat lihat ni. Okey, virus COVID-19. Okey, virus COVID-19 ni adalah salah satu strain ataupun jenis daripada virus corona tadi yang membawa maksud coronavirus disease 2019. Virus ni dia bersifat
agak unik ataupun istimewa, di mana setiap kali dia bermutasi terdapat pelbagai jenis. Ini adalah pengetahuan umum yang lebih saya sampaikan kepada kamu disebabkan kita mempelajari tajuk mikroorganisma ni semasa pandemik COVID-19. Jadi sekurang-kurangnya kamu dapat mengaitkan persekitaran kita, keadaan kita, situasi kita sekarang ni dengan topik kita iaitu mikroorganisma. Okay. COVID-19 ni adalah strain ataupun jenis yang paling terbaru bagi virus corona lah. Kalau dilihat sebelum ni pun kita sudah pernah diserang dengan virus corona, tapi taklah seteruk seperti sekarang. Itu kalau sebelum ni MERS iaitu Middle East Respiratory Syndrome pada 2012 dan juga SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 2002. Okey, ini adalah jenis-jenis strain ataupun identiti virus corona tu, dan ia diberi nama berdasarkan sama ada tempat ataupun jenis ataupun kesan dia. Kalau kita tengok yang 2012 tu Middle East Respiratory Syndrome, iaitu sindrom respiratory Timur Tengah. Ia bermula di Timur Tengah. Dan SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, sindrom respiratory akut yang teruk, yang menyebabkan sistem pernafasan kita terjadi sangat teruk dan boleh menyebabkan kematian. Dan SARS ni kadar kematiannya adalah agak tinggi berbanding MERS dan juga COVID-19. Tetapi COVID-19 kadar penyebarannya adalah sangat tinggi. Okay, yang sedang kita hadapi sekarang, insya-Allah kita berdoa agar situasi ini cepat berlalu dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala, insya-Allah. Okey, proses hidup mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ini juga hidup. Dia adalah haiwan hidup yang bukan hidupan yang hidup, macam saya cakap tadi, hidupan halus. Dan dia menjalani proses hidup, proses kehidupan, tetapi bukanlah sama macam manusia. Okey, mikroorganisma proses hidup dia adalah pertama bernafas. Dia menyerap gas oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Contohnya adalah yeast, kan? Tadi daripada awal tadi yang boleh menyebabkan mengembangnya dough roti, yeast membebaskan karbon monoksida. Semasa yeast aktif, bila dia aktif, dia ada makanan, ada udara, dia boleh bernafas, dia boleh hidup. Kemudian dia akan memperbanyakkan diri dia. Okay, dia bertumbuh. Jadi yeast jadi banyak, karbon dioksida pun jadi banyak, dough boleh mengembang. Okay, seterusnya adalah bertumbuh. Bertumbuh dan membiak. Okay, yeast tadi dia membiak. Okay, ada mikroorganisma yang bertumbuh. Okay, memerlukan air, makanan dan suhu dan persekitaran yang sesuai. Okay, bertumbuh di atas makanan dan menyebabkan makanan menjadi rosak. Contoh adalah penicillium. Penicillium ni akan tumbuh di atas buah. Okay, kita nampak macam kulat, debu-debu tu. Itu adalah sebenarnya adalah penicillium. Bergerak. Okay, mikroorganisma ni ada juga yang bergerak, ada juga yang tak boleh bergerak. Contoh macam penicillium, dia tumbuh, dia tak boleh bergerak. Kita tak nampak kulat tu, hari ni ada atas buah oren, esok ada atas buah apple. Dia bergerak tak. Tapi kalau dia bertumbuh, dia membiak, atas buah oren pun ada, esok atas buah apple akan ada. Dia tak ada lah daripada buah oren tu, dia lari pergi buah apple, tak ada. Dua-dua akan ada dalam masa yang sama. Okey. Bergerak ke arah sumber makanan, menjauhi rangsangan yang tidak digemari, asid ataupun cahaya, benda yang dia tak suka, boleh membunuh dia. Dan juga mempunyai struktur khas untuk bergerak seperti cilia dan flagella. Okay, cilia dan flagella ni, cilia ni dia macam bulu-bulu di tepi dia ni. Kalau perimysium ni, dia ada cilia di tepi dia. Yang ni yang membantu dia bergerak. Dia macam tangan dia lah untuk dia berenang. Sebab perimysium ni kan hidup dalam air. Kalau flagella ni, dia ada ekor membantu untuk dia bergerak. Okey. Untuk hari ini, ini sahaja topik kita untuk hari ini. Okay.
kita recap balik, ingat balik semula apa itu mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma dan juga proses hidup mikroorganisma. Baik, tugasan kamu untuk hari ini saya nak kamu buat nota, ada dalam buku teks, dan kamu juga boleh salin nota daripada video saya. Boleh tengok sini, pause, salin. Saya nak kamu tulis, buat nota 5 jenis mikroorganisma dan juga contoh dia. Macam mana yang saya buat. Okey, dalam buku teks pun ada 5, dan buat contoh dia. Okay, 5 tu apa? Fungi, alga, bakteria, virus dan protozoa. Okey. Baik. Setakat hari ini itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Saya harap kamu dapat melakukan tugasan dengan baik dan sihat-sihat semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.